Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kuliah yang keempat berkaitan dengan TS25, iaitu yang saya namakan sebagai KRA TS25. Key Result Area TS25. Persoalan yang kita nak jawab hari ini ialah, apakah elemen yang perlu ditransformasikan dalam TS25 ini? Adakah selama ini kita tak transform? Ataupun ada elemen-elemen lain yang perlu kita tambah baik? Atau elemen yang sedia ada perlu kita perkasakan semula? Inilah yang akan saya bincangkan pada kuliah yang keempat ini, yang saya letakkan di bawah tajuk KRA TS25, iaitu Key Result Area TS25. Baik. Dalam TS25, kita ada 4 KRA. Apa dia? Yang pertama, kepimpinan. Kepimpinan berkesan. Dia tak sebut kepimpinan saja, tapi dia sebut kepimpinan yang berkesan. Yang kedua, guru, iaitu guru berkualiti. Yang ketiga, persekitaran pembelajaran bermakna. Sama ada dari segi persekitaran fizikal, persekitaran sosial dan emosi yang menyokong PDPC, yang memberi makna kepada PDPC. Dan akhir sekali ialah KRA yang keempat, iaitu sokongan PIBG dan komuniti. 4 inilah KRA yang akan kita gembelengkan di dalam kerja buat kita di sekolah untuk menjayakan TS25. Baik tuan-tuan. Di bawah KRA yang pertama, pemimpin berkesan, siapa yang terlibat di sini? Tak lain tak bukan ialah SLT dan MLT. SLT membawa maksud School Leader Teams. School Leaders Team yang terdiri daripada PGB, pengetua guru besar, dan juga guru-guru penolong kanan. Yang kedua, komponen yang kedua ialah MLT, Middle Leaders Team, pemimpin pertengahan sekolah. Siapa itu? Ia terdiri daripada ketua bidang, terdiri daripada ketua-ketua panitia, ataupun ketua-ketua unit yang telah dilantik di peringkat sekolah. Misalnya, ketua unit KOKO, ketua unit HEM, ketua unit disiplin dan sebagainya. Jadi semua ini berada di bawah KRA yang pertama, iaitu yang dipanggil sebagai pemimpin berkesan. Ini kita perlu perkasakan. Ini kita perlu perhebatkan di peringkat sekolah. Baik. KRA yang kedua, kita panggil sebagai guru berkualiti. Guru berkualiti. Diterangkum bersama tu. Guru hari ini dikatakan berkualiti seandainya yang pertama, dia laksanakan PDPC bermakna, pembelajaran bermakna yang bertunjangkan kepada PAK 21. Jadi hari ini guru nak tak nak, mau tak mau, wajib laksanakan PAK 21. Yang kedua, guru itu juga berkualiti seandainya dia membudayakan PLC, Professional Learning Community. Ini merupakan satu lagi wadah utama untuk kita meningkatkan kualiti diri kita, kualiti guru melalui PLC, Professional Learning Community. Yang ketiga, guru melaksanakan PBD, pentaksiran bilik darjah. Dan akhirnya dia melaksanakan perkongsian amalan terbaik, sama ada melalui guru model ataupun guru ikon di sekolah. Di sini terletaknya KRA yang kedua. Bagi KRA yang ketiga, dia berkait dengan persekitaran pembelajaran bermakna. Di sinilah kita sebut persekitaran fizikal, kondusif ke ataupun tak kondusif di sekolah itu. Persekitaran sosial, keadaan muridnya macam mana. Persekitaran emosi, juga termasuk aktiviti HEM dan KOKO yang menyokong aktiviti kurikulum. Selalu kita melihat dua-dua ini seolah-olah dia berpisah. Sebenarnya kita silap. HEM dan KOKO ialah menyokong
menyokong kurikulum, menyokong PDPC. Jangan kita asingkan kedua-duanya. Dan KRA yang keempat ialah sokongan PIBG dan komuniti. Juga berada dalam KRA TS25. Sokongan PIBG dan komuniti. Who is community? Dia meliputi alumni, dia meliputi komuniti setempat, ia meliputi NGO, dia meliputi agensi kerajaan, swasta dan sebagainya yang boleh membantu sekolah, yang saling melengkapi antara sekolah dengan komuniti-komuniti berkenaan. Ini juga kita kena perkasakan yang saya panggil sebagai strategi jalinan komuniti. Jalinan strategi komuniti ataupun JSK. JSK, Jalinan Strategi Komuniti. Jadi, sebagai pemimpin sekolah, keempat KRA ini mestilah bergerak seiringan dan segandingan. Barulah kita boleh transformasikan sekolah itu secara holistik. Tak boleh kita ambil separuh-separuh kerana dia tidak akan lengkap. Baik, tuan-tuan sekalian. Apakah elemen yang kita nak transform? Daripada lama kepada baru. Bila transform daripada lama kepada baru. Yang lamanya apa? Yang pertama kita lihat dari segi transformasi PDPC dahulu. Ini yang penting. Paling penting di sini. Mentransformasikan PDPC. Apa dia? Daripada konvensional, berpusatkan guru, kepada berpusatkan murid. Kalau sebelum ini kita menyuap, murid menyumbat. Kita menyuap dan menyumbat. Murid menganga. Tapi hari ini, murid kena berbuat. Murid laksanakan aktiviti dalam PAK 21. Kemudian kalau sebelumnya kita kebar, kemahiran berfikir aras rendah. Hari ini kita kena banyakkan kemahiran berfikir aras tinggi. Higher order thinking skill. Kalau sebelumnya kita menerima ilmu, hari ini kita kena meneroka ilmu. Itu transform yang seharusnya berlaku dalam PDPC. Baik, yang kedua, transform bilik darjah. Bilik darjah juga kena ditransformasikan. Kalau dulu susunan secara konvensional, hari ini kita kena susun mengikut keupayaan untuk berkolaborasi, untuk berkomunikasi. Saya faham dalam suasana pandemik ini, dalam suasana kita masih lagi SOP, mungkin kita kena ambil kira penjarakan sosial. Namun begitu, konsep kolaborasi, konsep komunikasi seharusnya berlaku dalam bilik darjah. Baik. Kalau dulu bilik darjah tak menarik, tak ceria, konvensional, hari ini kita kena ada elemen-elemen yang lebih menarik. Elemen-elemen fun learning dalam bilik darjah. Yang ketiga, transformasi PLC, Professional Learning Community. Kalau dulu dia tak ada PLC, dia berlaku dalam mesyuarat saja. Balik-balik kepada mesyuarat, postmortem dan sebagainya. Hari ini kita bergerak kepada PLC. Kita bergerak kepada dialog prestasi bagi menggantikan postmortem, mesyuarat yang berlaku secara vertikal. Sebaliknya hari ini kita nak berlaku secara horizontal. Sebab itu kita bergerak kepada PLC, membudayakan PLC, membudayakan dialog prestasi, berkongsi amalan terbaik dan sebagainya. Bila kita laksanakan dialog prestasi, kita fokus, kita improve, kita share. FIS. Fokus, improve, share. Ini yang sepatutnya berlaku dalam paradigma yang baru. Kemudian yang keempat, kita mentransformasikan bimbingan instruksional. Disebut bimbingan instruksional. Kalau sebelum ini kita hanya memantau, menilai guru dalam bilik darjah. Hari ini kita membimbing, coaching and mentoring guru-guru supaya dia boleh meningkatkan kualiti PDPC-nya. Berkongsi kekuatan bagi mengatasi kelemahan. Bukan mencari salah seperti mana yang kita amalkan dulu dalam konteks pemantauan. Sebab itu TS25 tidak menggalakkan konsep pemantauan. Sebaliknya, kita membugarkan konsep bimbingan dan pementoran. Coaching and mentoring. Yang kelima,
transformasi bina insan dan nilai murni. Ini juga satu hal lagi yang kita perlu perkasakan. Kita kena ubah suaikan bina insan di sekolah kita itu. Kalau hanya sekadar baca Yasin, solat hajat dan sebagainya, kita kena ubah lagi, kena perkasakan lagi kepada menjadikan manusia itu manusia, manusiawi, memasukkan nilai-nilai murni, memasukkan elemen disiplin, memasukkan elemen kaunseling dalam strategi bina insan kita, supaya anak-anak kita terbangun sebagai manusia, memanusiakan manusia, manusiawi. Seterusnya, transformasi co-curriculum. Kalau sebelumnya co-curriculum kita hanya sekadar nak menang dalam pertandingan, nak menjual kebitaraan, hari ini koko kita kena ubah, kena fokus kepada memperkasakan soft skill, kemahiran insaniah, bakat yang ada dalam setiap insan, dalam setiap anak didik di sekolah kita itu haruslah dikembang luaskan, haruslah digembelingkan untuk menjadi insan yang benar-benar hebat. Bukan lagi nak menang semata-mata, bukan lagi nak menjulang kebitaraan semata-mata. Soft skill perlu dibina, perlu dibangunkan. Yang ketujuh, memperkasa transformasi akademik juga kena transform. Kalau dulu SPM kita melihat GPS sebagai indikatornya, hari ini kita melihat kepada kebolehpasaran. Kemana anak-anak itu pergi, berupaya untuk melanjutkan pelajaran, berupaya untuk pergi ke kemahiran selepas SPM. Bukan sekadar GPS, tapi kemana anak-anak itu boleh pergi. Ini saya panggil sebagai kebolehpasaran. Juga tuan-tuan kena fokuskan kepada perkara ini. Kemudian transformasi kepimpinan SLT dan MLT. Saya sebutkan tadi, SLT dan MLT perlu bergabung, berganding bersama. Perlu diperkasakan, dibugarkan semangat CPO. Collaborative, Participative, Ownership. Apa-apa pun yang kita buat di sekolah, ia adalah hak milik kita bersama. Tak boleh kita memerintah secara divide and rule. Sebaliknya, kita kena merintah secara bergabung jalin antara penolong kanan pentadbiran, penolong kanan HEM, penolong kanan KOKO. Ada ketikanya dia kena bergabung jalin bersama tempat-tempat yang perlu dia kuasai bersama. Misalnya, instructional adalah hak milik bersama, soft skill adalah hak milik bersama, bina insan adalah hak milik bersama. Antara ketiga-tiga GPK tadi, dia tak boleh kata aku ini saja, yang ni ini saja, yang ni ini saja. Tak boleh macam tu sekarang. Kita kena bergabung jalin bersama. Ibarat gambar rajah when ketiga-tiganya bertindih di tengah-tengah itu. Apa yang bertindih? Instructional. Apa yang bertindih? Soft skill. Apa yang bertindih? Bina insan. Itu adalah hak milik bersama. Seterusnya adalah transformasi PIBK. Ini balik kepada PIBG dan juga komuniti yang kita harus pelebarkan, yang kita harus perkuatkan melalui jalinan strategi komuniti. Jadi tuan-tuan semua, kita ada 9 elemen yang harus ditransformasikan di sekolah. Dan yang paling penting ialah elemen PDPC. Hari ini PDPC kita mestilah bersifat 6C. Bukan lagi 4C, tapi sebaliknya 6C. Yang kita panggil sebagai deep learning, pembelajaran bermakna. Apa dia 6C itu? Yang pertama, karakter, watak, sasiah. Yang kedua, citizenship, kewarganegaraan, jati diri, semangat, sayangi negara, sayangi bangsa. Yang ketiga, collaboration, kolaboratif, berkongsi antara kumpulan atau dalam kumpulan. Yang kelima, seterusnya, communication, komunikasi, sesama murid, sesama guru dengan bahan. Seterusnya ialah creativity, dan akhir sekali ialah critical thinking. Karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity, critical thinking, inilah yang kena dihidupkan, yang kena dibajai dalam diri anak-anak itu. Barulah kita boleh transform, barulah kita boleh berubah dalam kerangka TS25. Begitu juga dengan soft skill, yang perlu kita ubah ialah
cara kita, kaedah kita. Misalnya saya tuliskan di situ, saya sebutkan di situ aktiviti yang berkaitan dengan jati diri. Aktiviti berteraskan kepimpinan, nilai dan jati diri. Aktiviti hikmat masyarakat. Aktiviti permainan tradisional boleh dibawa masuk dalam koko. Aktiviti yang berkaitan dengan bakat, berkaitan dengan kebudayaan, termasuk nyanyian, termasuk lakonan, termasuk nilai-nilai kebudayaan boleh kita bawa dalam co-curriculum. Aktiviti seni visual boleh kita masukkan dalam co-curriculum. Aktiviti HIP, Highly Immersive Program, boleh masukkan dalam co-co. Aktiviti co-akademik, pengucapan awam, pengacaraan, DJ, bercara berirama, bahasa dialek dan sebagainya. Ini semua untuk memperkayakan komunikasi anak-anak. Aktiviti yang berkaitan dengan badan beruniform, nilai kepimpinan, disiplin, aktiviti yang berkaitan dengan sukan teras. Kayanya aktiviti co-curriculum tadi, barulah dia boleh perkasakan soft skill murid. Inilah yang akan kita fokus bangunkan dalam TS25. Elemen yang seharusnya dibangunkan, ditransformkan dalam arena TS25. Dan elemen-elemen ini boleh kita ukur, boleh kita nilai kepada murid, yang saya panggil sebagai instrumen penilaian soft skill. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu perkongsian kita hari ini. Semoga tuan-tuan semua memperolehi idea-idea baru untuk mentransform sekolah berteraskan 9 elemen yang semestinya ditransformasikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.